Alright. KPI. KPI yang berdasarkan kepada business live good lah. KPI itu apa sebenarnya? KPI ialah Key Performance Indicator. Key Performance Indicator. Itulah maksud KPI. So ini penting. KPI sangat penting dalam bisnes. Dalam bisnes mesti ada KPI. Macam mana kita nak monitor kita punya performance itu kalau tidak ada KPI? Kalau tidak ada KPI, tuan-tuan buat sembrono lah. Hantam sajalah lah bu. Kan? Hantam sajalah. Okay? So tidak boleh main hantam-hantam tuan-tuan. Kita mesti buat bisnes secara profesional. Okay? Dalam Live Good, mesti kita buat bisnes ini secara profesional. Ini bisnes global ni. Bisnes boleh bagi kita income ratusan ribu setiap bulan. Okay, tak bolehlah cincai-cincai, kan? Tidak boleh cincai-cincai. Faham cincai-cincai? Kena berkualiti lah kerja, kan? Kena ada kualiti lah. Okey. KPI. Dalam Live Good, KPI adalah diukur dari tempoh masa. Okay? Dari tempoh masa anda mencapai kenaikan setiap pangkat itu. Okay? KPI yang Sifu design lah. KPI daripada siapa ni? Sifu yang buat. Sifu buat. Bukan company buat, kan? KPI ini Sifu yang tetapkan untuk tim Sifu. Okay, untuk tim Sifu. Jadi untuk tim Sifu, Sifu ada KPI yang tuan-tuan kena ikut. Tuan-tuan kena ikut, kan? Sebab Sifu ni mentor, kan? Mentor tuan-tuan lah. Jadi ada KPI untuk tim Sifu. Dan KPI itu berdasarkan kepada tempoh masa tuan-tuan naik pangkat. Senang je Sifu nak tahu. Engkau perform tak perform, kan? Engkau perform tak perform, aku nak tengok engkau berapa lama engkau naik pangkat. Itu cara Sifu Ghani. Cara Sifu Ghani nak menilai engkau punya performance. Jadi Sifu dah siapkan dah. Sifu dah siapkan dah dia punya skala dia tu. Dia punya skala tu, scale dia punya skala tu. Sifu dah siapkan dah. Jadi tuan-tuan belajar malam ini. Tuan-tuan belajar malam ini. Pangkat yang pertama bronze. Bilangan orang yang tuan-tuan perlu ada dalam tuan-tuan punya tim itu. Yang mestilah tuan-tuan direct sponsor. Tuan-tuan mesti direct sponsor. Orang yang tidak mau sponsor, tidak bolehlah masuk dalam sini. Tuan-tuan tidak termasuk dalam kategori ini. Ini tuan-tuan mesti capai bronze. Jadi perlu sponsor 2 orang. So berapa lama nak capai 2 orang itu? Tempoh masa. Tempoh masa ini dipanggil tempoh masa sederhana. Maksudnya average. Orang-orang average saja. Average maksudnya dia tidaklah laju. Yang sedang-sedang. Tidak laju ni. Prestasi taklah bagus. Prestasinya tidaklah bagus. Tapi tidaklah teruk. Kan? Sederhana saja. Prestasinya sederhana. Jadi kalau prestasi sederhana, berapa lama tu nak sponsor 2 orang itu? Kan? Itu maksud dia begitu. Jadi masanya ialah 1 minggu. Masa untuk tuan-tuan sponsor 2 orang itu dengan prestasi yang sederhana, bukan cemerlang, bukan, tidak cemerlang tu.
yang sederhana, adalah 1 minggu. Kalau lebih 1 minggu, itu teruk. Prestasinya teruk. Tidak bagus, tidak memuaskan. Kalau tuan-tuan nak capai bronze more than 1 week, that is not good. Tidak bagus tuh. Prestasi itu tidak bagus. Aku jadi bronze dalam tempo 10 hari. Oh, not good. Not good. Aku jadi bronze dalam tempo ngam-ngam 1 minggu. Okey saja. Okey. Kan, engkau punya prestasi itu okey saja. Tidak boleh dibanggakan tu. Tidak boleh dibanggakan. Okey lah. Tapi kalau tuan-tuan kata aku capai bronze dalam 1 hari, itu barulah. Kan, itu barulah cemerlang lah. Kan, 1 hari bronze. Cemerlang lah tu. Itu barulah boleh dibanggakan. So, skala yang kita bagi adalah skala antara 1 ke 7. Skala 7 itu yang bagus, cemerlang. Itu the top. The top number. Kalau 1 nombor yang paling rendah. Kan, terrible. Terrible lah tu. Bahasa orang putih dia terrible lah. Teruk. Sangat teruk. Angka 1 itu sangat teruk. Kalau 7 sangat bagus. Cemerlang. Now, kalau 7 tuan-tuan kena capai dalam 1 hari. Baru dapat markah 7. Kalau 3 hari, tuan-tuannya markah 6. Skala dia, markah dia 6. Markah paling tinggi 7. Nah, kalau tuan-tuan capai bronze 5 hari, itu markah 5. Markah 5 tu kira bagus. More than average. Kalau 4 tu average. 4 ialah average. Jadi 7 hari itu, markah tuan-tuan ialah 4. Bermakna tengah-tengah lah. Dia tengah-tengah tu, 4 tu kan. Antara 7 dengan 1 tu tengah-tengah dia 4 kan. Dia tengah-tengah. Tidak fail. Sekadar lulus saja, lulus. Kalau sekolah dia kata lulus. 7 hari. Kalau lebih 7 hari, contohnya 14 hari, itu markah 3. Kalau 21 hari, 3 minggu dia capai bronze, itu markah 2. Kalau lebih 1 bulan, alamak 1 bulan baru dapat bronze. Itu markah 1 lah. Terrible lah tu. Teruk lah tu. Teruk lah tu. Kan? Alamak dah aku capai bronze 40 hari sibuk. Teruk lah tu. Nah, ini skala dia tuan-tuan. This is how tuan-tuan nak menilai your performance. Siapa capai bronze dalam 1 hari, then you are excellent. Kan? Excellent dah tu. 1 hari, 2 hari, excellent. Kalau 2 hari masih markah 7. Kalau 3 hari barulah markah 6. 3 hari markah 6. 4 hari masih markah 6. 5 hari markah 5. Macam itulah tuan-tuan. So, tuan-tuan kena muhasabah diri sendiri. Kan? Berapa lama aku capai bronze? Tanyalah diri sendiri tuan-tuan. Tengoklah engkau punya rekod tu. Cuba tengok rekod engkau tu. Berapa lama engkau capai bronze? Now, pangkat yang kedua ialah silver. Nak capai silver, tuan-tuan kena ada 20 orang dalam tim. Sekurang-kurangnya ada 3 orang bronze. 3 kumpulan ada 1 bronze di setiap kumpulan. Tim ada 20 orang. Barulah tuan-tuan capai pangkat silver. So, kalau tuan-tuan nak lulus
sekadar lulus sahaja, bukan excellent. Okay, masanya ialah 1 bulan. Capai silver itu dalam masa 30 hari, 1 bulan. Jadi tuan-tuan lulus. Tidak gagal, tapi tidak juga excellent. Tidak excellent. Okay, just lulus saja. Nyawa-nyawa ikan. Kan, para sidung ya. Kalau nak excellent, less than 1 week. Siapa capai silver dalam masa kurang 7 hari? 7 hari dan kurang lah. Itu markanya 7. Kalau dia ambil masa 14 hari, itu markanya 6. Kalau ambil masa 3 minggu, 21 hari, itu markanya 5. Kalau ambil sebulan, itu ngam-ngam tengah-tengah. Markanya 4. Tidak lulus, tidak gagal, tidak juga excellent, just pass. Kalau lebih daripada 30 hari, itu markanya 3. Gagal. Gagal, tuan-tuan. Kalau 44 hari, itu terrible. Bukan saja gagal, teruk kan? Gagal teruk kan? Hanya tu. Kalau lebih 51 hari, tuan-tuan, nak capai silver tu. Nak capai silver lebih 51 hari. Kan? Itu very, very teruk. Sangat-sangat teruk. Kan? Bukan teruk lagi, sangat-sangat teruk. Jadi capai silver sekurang-kurangnya 1 bulan. Yang bagusnya kurang 1 bulan. Yang terbaik dalam seminggu capai silver itu. So ini dia punya panduan, tuan-tuan. Aku macam mana prestasi aku Prestasi aku buat bisnes ni, aku dapat silver dalam 20 hari. Kan, 20 hari aku dapat. Jadi tuan-tuan itu dalam kategori 6. Tuan-tuan punya marka 6. Baguslah. 20 hari itu antara 14 days ke 21. Jadi itu dalam kategori 6. Markanya 6. Bagus. Nak capai goal. Tuan-tuan nak capai goal, tuan-tuan mesti ada 100 orang. Nak capai pangkat goal tu, tuan-tuan kena ada 100 member. Tim. Dalam tim. Sekurang-kurangnya 3 kumpulan. Tuan-tuan ada 3 kumpulan. Ada 3 silver. Ada 100 orang dalam tim. Maka tuan-tuan jadi gold. Itu satu cara. Ataupun tuan-tuan ada 5 kumpulan. Buat 5 kumpulan. Tidak ada silver pun tidak apa. Kan? Tapi maksimal satu kumpulan 30 orang. Ada 100 orang, tuan-tuan goal juga. Nah, berapa lama nak capai goal kalau sekadar pas saja? Lulus saja. 3 bulan. Sifu berikan masa selama 3 bulan. Kalau tuan-tuan dapat capai dalam masa itu 3 bulan itu, ngam-ngam 3 bulan tuan-tuan capai, maksudnya 90 hari. 90 hari tuan-tuan capai goal, tuan-tuan sekadar pas. Performance tuan-tuan itu lulus, tapi tidak excellent. Nak capai excellent, kalau markah 7, within 1 month. Dalam 30 hari capai goal. Itu barulah excellent. Kan? Barulah itu excellent. Cemerlang lah tu. Kan? Flying colors. Kalau 1,5 bulan. 1,5 bulan. Berapa hari tu? 45 hari. 45 hari. 1,5 bulan tu 45 hari. Itu markanya 6.
Kalau ambil masa 2 bulan, 2 bulan baru capai gold, masih okey, kan? Itu markanya 5. Bagus tu, bagus. Kalau 3 bulan, just pass. Kalau ambil masa 4 bulan, itu dah lemah. Gagal. Gagal. Aku capai goal, tapi 4 bulan. Gagal. Kan, gagal tu. Prestasi awak gagal. Okay. You takes 4 months to become a goal. Kawan engkau ambil masa 2 bulan je. Engkau ambil masa 4 bulan, 2 kali ganda masa kan. You fail. Itulah prestasi dia, KPI dia. Okay. Kalau ambil masa 5 bulan, lagi teruk. Kan? Kalau ambil masa lebih 6 bulan, itu lagi teruk. Kan? Okay. So, pangkat seterusnya. Nak capai platinum, tuan-tuan perlu ada 500 orang dalam grup. 500 orang dalam tuan-tuan punya kumpulan tu. Dan Sibu bagi tahu cara bagusnya tuan-tuan buat 5 kumpulan. Sekurang-kurangnya. Kalau lebih tak apa. Buatlah 5 kumpulan tuan-tuan. Okay? Lebih senang nak capai tu. Right? So, satu kumpulan tu tuan-tuan boleh ambil 150 orang. Satu grup. 150. Per grup. Jadi ada 500 dalam 5 kumpulan tu, tuan-tuan jadi platinum. Tidak perlu pun ada gold. Tidak perlu ada gold dalam tuan-tuan tim pun tidak apa. Okay? So, berapa lama nak capai? Kalau setakat nak pas. Nak pas. Kalau aku pas, setakat lulus je, berapa lama aku nak capai platinum tu? 270 hari. Kalau tuan-tuan ambil masa 270 hari ataupun 9 bulan. Ambil masa 9 bulan nak capai platinum, itu dah lulus. Okeylah. Kan? Jangan sedih. Jangan sedih. 9 bulan capai platinum itu kira okey. Kan? Tidak gagal. Tidak gagal. Lulus, masih lulus. Tapi tidak cemerlang. Tidak cemerlang. Nah, kalau di bawah 6 bulan, aku capai platinum di bawah 6 bulan. 5 bulan ke, 6 bulan ke, 4 bulan ke. Itu markah 7. Very, very excellent tu. Okay. Kalau ambil masa 7 bulan, markah 6. Kalau ambil 8 bulan, markah 5. Kalau ambil 9 bulan, just pass. Okay. Kalau 10 bulan, gagal. 11 bulan lagilah gagal. Kan? Ambil setahun baru aku platinum. You fail. Terrible tu, terrible. Okay, nak capai diamond. Nak capai diamond, ini yang pangkat kita nak idam-idamkan. Okay, semua orang mesti kena mengidam tu. Mesti mengidam. Nak idamkan tu, diamond punya pangkat tu. Nak capai diamond, kena ada 2,500 orang dalam tim. Okay, mesti ada 2,500 orang dalam kita punya tim. Sama juga, tuan-tuan elok buat 5 kumpulan. Okay. Dalam 5 kumpulan tu, tuan-tuan boleh ambil satu kumpulan 500 orang. One group 500. 500 kali 5, 2,500. Okay. Capailah tuan-tuan pangkat diamond itu. Now, kalau nak capai diamond sekadar just lulus saja, kan? Bukan flying colors, bukan cemerlang, just lulus saja. Berapa lama tu? Berapa lama lah tu? Kita bagi tuan-tuan masanya 2 tahun. Okay. Sifu bagi masa tuan-tuan 2 tahun untuk capai diamond itu. Kalau tuan-tuan capai diamond dalam masa 24 bulan atau 2 tahun lah tu, itu dipanggil lulus. Lulus. You lulus. Tidak gagal, lulus. 2 tahun lulus. Nak capai pangkat diamond tu.
Kalau tuan-tuan nak excellent, kalau aku nak excellent berapa lama? Kalau engkau nak excellent, engkau kena buat dalam masa kurang 8 bulan. Capai diamond itu dalam tempoh kurang 8 bulan. 8 bulan atau ke bawah lah. That is markah 7. Markah penuh tu. Kan excellent tu. Kalau ambil masa setahun, masih bagus, masih cemerlang. Okay, markah 6. Markahnya 6. Cemerlang lah. Kalau ambil 1,5 tahun, 1,5 tahun baru aku capai diamond. Masih bagus. Just good lah, good. Good itu lebih daripada pass lah. Tapi tidaklah excellent. Tidak excellent. Tidak cemerlang. Tapi good. Bagus. Kalau ambil masa 2 tahun. 2 tahun aku baru jadi diamond. Itu just pass lah. Just pass. 2 tahun sebulan, 2 tahun 3 bulan, just pass. Kalau 2 tahun 6 bulan, 2 tahun 6 bulan, maksudnya 2,5 tahun. Okay. Itu fail. Diamond, tahniah lah dapat diamond kan. Tahniah dapat diamond. But you take so long. You take the time too long. 2,5 tahun baru kau capai diamond. Itu gagal. Tapi tak apalah, engkau diamond lah. But kita nak bagi tuan-tuan markah itu gagal. You gagal. Sebab orang lain boleh buat setahun. Orang lain boleh buat 1,5 tahun. Engkau ambil masa 2,5 tahun. Okay. Kalau engkau ambil masa 3 tahun. 3 tahun aku jadi diamond. Tahniah. But you still fail. Masih dalam kategori gagal. Kalau lebih daripada 4 tahun. Tahniah. Capai diamond. But you are terrible. Kan, prestasi engkau teruk. Kan, 4 tahun baru engkau jadi diamond. But tetaplah tahniah lah. Sebab engkau dapat diamond, orang lain tak dapat diamond kan. Kan, ada orang 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun pun tak capai-capai diamond kan. Tetapi sebagai KPI, sebagai penanda prestasi utama itu. KPI itu bahasa Malaysianya penanda prestasi utama. Kita sudah sediakan dia punya skala-skalanya itu. Okay? Ada skala dia. Jadi kita kena berpandukan skala itu. Now, pangkat yang terakhir ialah crown. Crown tuan-tuan perlu ada 50,000 orang tuan-tuan. Bukan sedikit tu, banyak tu. Kan? Ramai tu. Okay, so berapa lama tu? Berapa lama untuk kategori just pass? Kita bagi tempo 5 tahun. Kalau boleh capai pangkat crown dalam tempo 5 tahun, tuan-tuan pass. Okay, tidak gagal, pass. Tapi kalau tuan-tuan boleh buat lebih awal dalam tempo 2 tahun. Kalau 2 tahun ke bawah, tuan-tuan adalah sangat excellent. Okay, cemerlang, sangat cemerlang. Kalau ambil masa 3 tahun, masih cemerlang. Okay, ambil masa 4 tahun, masih bagus. Tapi bukan cemerlang, bagus. Markah 5. Ambil 5 tahun, just pass. Okay. Nyawa-nyawa ikan. 6 tahun fail. Kan, 7 tahun terrible. 8 tahun sangat terrible. Okay. Macam itulah. Jadi itulah dia punya penanda aras. Dia punya penanda aras, penanda prestasi tuan-tuan itu. Okay. Sebagai KPI tuan-tuan dalam bisnes Live Good ini. I don't care what you do.
kan? Dengarkan bahasa Sifu ni. Sifu tak kisah engkau buat apa, kan? Engkau pergi jumpa siapa pun Sifu tak kisah. Engkau pergi sana pergi sini ke, Sifu tak kisah tu. Okay? Sifu aku pergi sana, aku pergi sini, aku pergi jumpa si anu kan? Aku tak kisah tu. What I care is your KPI. Apa yang Sifu peduli ialah KPI engkau. KPI engkau tu yang penting aku tahu. Aku tak kisah engkau jumpa siapa. Berapa jam engkau jumpa dia tak kisah. Itu tidak penting. Yang penting ialah KPI engkau tu. Dia scorecard kita lah. Macam kita di sekolah tu dia ada scorecard kan. Scorecard. Apa dipanggil tu? Report card. Report card. Sekolah kita dia panggil report card kan. This is your report card. KPI inilah report card kita kan. Engkau pergi sekolah tak pergi sekolah tak kisah. Yang penting engkau lulus dalam examination tu. Barulah engkau naik darjah kan. Sama dengan live good. Berapa lama engkau capai bronze? Berapa lama engkau capai silver? Berapa lama engkau capai gold? Berapa lama engkau capai platinum tu? Berapa lama engkau capai diamond tu? Berapa lama engkau capai crown diamond tu? Itu yang penting. Itulah KPI dia. Itulah penanda kepada prestasi engkau tu. Kan? Tuan-tuan, report card ini, KPI ini penting tuan-tuan. Kenapa penting? Sebab dia membantu dalam marketing. Dia akan membantu tuan-tuan dalam marketing. Okay? Jadi bila tuan-tuan nanti berjumpa orang, bersembang dengan orang kan. Engkau panggil apa dah? Dia tanya kan, engkau panggil apa dah? Aku silver lah. Aku sekarang silver. Berapa lama engkau ambil masa aja capai silver? 10 hari je. Hebatnya engkau. 10 hari hebat tu, excellent tu. Prestasi kau excellent tu. Kan? Tuan-tuan dapat menarik orang, dapat menarik prospek tuan-tuan untuk tuan-tuan dia ikut tuan-tuan. Semua orang nakkan bersama dengan penaja yang aktif. Semua orang tuan-tuan. Jiwa manusia tu. Dia tidak mau bersama orang yang taja dia tu, orang yang lembab. Yang slow, tidak mau dia. Nobody want. Ya. Jadi kalau dia tahu tuan-tuan, aku sibuk 10 hari je. Dia menarik dia untuk join tuan-tuan tu. Orang macam ni aku nak kan sebagai penaja aku ni kan. So your report card, your KPI is your strength. Dia menjadi kekuatan tuan-tuan dalam marketing. Dalam marketing. Contoh, katalah tuan-tuan is the first diamond in Malaysia. I am the first diamond in Malaysia. Itu satu KPI yang besar. Okay? Satu KPI yang besar. Sebab you become termasuk dalam satu rekod. Live good record in Malaysia. You are the first person in Malaysia to become a diamond. Itu dia ada kuasa tarikan yang sangat besar. Jumpa orang, dia akan tanya, macam mana engkau buat bisnes ni? I am the first diamond in Malaysia. Bukan nak berbangga tuan-tuan. This is marketing. Ini marketing. Bila tuan-tuan kata I am the first diamond in Malaysia, bukan nak menyombong. But that is marketing. Itu pemasaran, kan? Dan pemasaran mestilah bercakap dengan betul.
If you are the first diamond in Malaysia, gunakanlah kekuatan tu. Bagi tahu dia. Sebab itu benda yang betul. Benda yang betul. Dan itu boleh menarik dia untuk join tuan-tuan. Wih, aku nak bersama dengan dia ni. Sebab dia the first diamond in Malaysia. It shows your strength. KPI ini menjadi strength tuan-tuan. Aku capai diamond 8 bulan je. Beritahu dia. Kan, aku buat live good ni, aku capai diamond 8 bulan je. That is excellent. Very, very excellent performance. Siapa kata ni Sibu tulis ni? Kan Sibu dah tulis ni. Diamond kalau 8 bulan ke bawah markah 7. Kalau setahun not bad. Masih cemerlang. Okay. So Sibu dah bagi guideline ni. This is your guideline. Malam ni Sibu dah bagi tahu. Tak payah tanya lagi. Kan? Sibu kalau aku buat goal sekian macam mana tu prestasi aku? Tengok ni. Jangan tanya Sibu dah. Tengok this table. Jadual ni, tengok jadual ni. Kan? Tak payah tanya Sibu, tengok jadual ni. Kau capai silver tak? Dah silver. Berapa lama kau capai? Tengok ni jadual ni kan. Kau di bagian apa ni? Excellent kah? Just okay kah? Just good kah? Oh terrible kah? Kan? Okay? Jadi bukan sekadar silver tapi tempoh masa tu. Kita nak tengok tempoh masa engkau capai pangkat silver tu. Jadi tidak boleh kita bermain-main tuan-tuan. Kita tidak boleh melengah-lengahkan masa. Kita tidak boleh mensia-siakan masa. Masa berlalu. Masa berjalan tuan-tuan. Tuan-tuan belum silver lagi. Masih bronze. Dah seminggu bronze. 2 minggu dah masih bronze. 3 minggu dah, masih bronze. Sebulan dah, masih bronze. 37 hari dah, masih bronze. 44 hari dah, masih bronze. 2 bulan dah, masih bronze. What are you doing? Kan? Kena tanya diri sendiri lah tu. Apa aku buat ni masih bronze lagi? Dah 2 bulan dah. Dah terrible lah. Prestasi kalau aku capai silver pun dah terrible lah. Kan? Aku silver tapi dah 2 bulan dah. Oh tengok carta ni, terrible. Tidak ada yang boleh dibanggakan kalau silver dalam masa 2 bulan. So your enemy, tuan-tuan punya lawan ialah time. Tuan-tuan tidak bersaing dengan siapa-siapa. Macam si King Romeo kata kan. Dia kata, saya tidak bersaing dengan orang-orang. Saya bersaing dengan diri sendiri. Yes, diri sendiri itu maknanya time. Bersaing dengan diri sendiri itu maksudnya you are against time. Masa. Sebab ada tempoh masa yang diberikan untuk kita mencapai prestasi yang bagus. Tidak boleh terlalu lama. Tidak boleh terlalu lama. Okay? Soalnya ada segelintir orang yang sudah silver. Ramai yang masih bronze. Dah berminggu, dah berbulan dah. Masih dalam kategori bronze. Dia tidak naik ke silver. Okay? Ada yang sudah silver. Tidak naik ke gold. Kalau secara biasa, setakat lulus 3 bulan je. 3 bulan engkau sepatutnya dah pergi gold dah. Engkau masih silver. Dah 3 bulan dah. 3 bulan berlalu dah daripada tarikh engkau masuk lah. Dari tarikh engkau daftar tu jadi member tu. Dah 3 bulan dah. Engkau masih silver. Engkau sepatutnya dah naik ke gold dah. Sebab dah 3 bulan dah. Okay, so everybody
tengok carta ni. Okay, tengok carta ni. So Sifu akan masukkan dalam kita punya grup video ni. Dan juga carta ni pun Sifu akan masukkan dalam grup. Okay. Jadi jadikan ini sebagai panduan prestasi tuan-tuan. Okay. Tuan-tuan kena target become excellent. Setiap pangkat tu tuan-tuan kena capai 7, 6 atau 5. Okay, markah 5, markah 6, markah 7 yang kita kena kejar. Bukan 4. Kan? Apalagi kalau markah 3 atau markah 2, markah 1 itu teruk, kan? Jadi tuan-tuan kena fight against time. Lawan masa itu. Bukan lawan siapa-siapa. Lawan masa. Ini masa yang diberikan ni. Sekurang-kurangnya pun jangan lewat daripada tempoh masa sederhana ni. Ini masa sederhana ni. Jangan lewat daripada masa ini. Aku bronze tidak boleh lewat 1 minggu. Aku silver tidak boleh lewat daripada 1 bulan. Aku gold tidak boleh lewat daripada 3 bulan. Aku platinum tidak boleh lewat daripada 9 bulan. Aku nak capai diamond tidak boleh lewat daripada 2 tahun. Aku nak capai crown tidak boleh lewat daripada 5 tahun. Okey, dipanjangkan umur. Inilah panduan KPI tuan-tuan. Okey. Jadi secara rasminya tuan-tuan, Sifu umumkan untuk tim Sifu sebagai panduan untuk prestasi masing-masing melawan masa. Inilah skala dia, KPI yang Sifu design, yang Sifu dah tetapkan kepada tim Sifu. Okay. Jadi bermula malam ini, tuan-tuan sudah ada guideline, sudah ada panduan untuk tuan-tuan melakukan kerja masing-masing. Okay. Sifu ulang, Sifu tidak kisah apa aktiviti yang tuan-tuan buat. Sifu tidak kisah aktiviti yang tuan-tuan buat. Tapi yang Sifu kisah ialah KPI tadi itu. Itu yang Sifu akan tengok. Kan? Itu yang Sifu akan tengok. Okay, tak kisahlah tuan-tuan buat apa pun. Buat apa pun tak kisah. Yang penting KPI bagus. KPI-nya bagus, tak kisahlah engkau buat apa. Okay. Result oriented. Kita nak tengok result oriented. Bebas nak buat apa kerja pun, but kita tengok dia punya hasil. Okey, dah pukul 11.15 minit. Okey. Video ini akan dipecah kepada 2 video. Rakaman ini dipecah kepada 2 video. Yang pertama ialah video menjawab soalan-soalan itu. Yang kedua yang tadi tu, yang KPI. Jadi kita akan pecah 2 video. Okey. Sebab dia tidak related.